Jenayah siber merupakan jenayah yang menggunakan rangkaian komputer atau peranti perkakasan untuk mengganggu mangsa dan merosakkan peranti komputer, telefon pintar dan peralatan lain yang berkaitan dengan perkakasan, perisian dan rangkaian internet. Punca yang menyebabkan jenayah siber adalah perkembangan pesat dalam dunia digital sudah menambahkan kebergantungan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini telah mewujudkan risiko ancaman yang baru untuk jenayah siber. Berita palsu merupakan sejenis kewartawanan kuning daripada penyebaran maklumat yang salah secara sengaja melalui media akhbar tradisional atau media sosial talian. Berita palsu juga menjejaskan liputan media benar dan juga menyukarkan wartawan untuk meliputi bahan berita yang utama. Di sini, kami akan menganalisis satu kes pengundaman data yang telah berlaku di Malaysia, iaitu kes perompak 1 sen. Kes ini melibatkan seorang pegawai bank berusia 24 tahun bernama Aman Shah Ahmad yang bekerja di Hock Hua Bank dengan gaji bulanan RM1,800 Malaysia. Beliau menggunakan pengetahuannya dalam sistem komputer perbankan untuk memindahkan 1 sen dari setiap akaun pelanggan ke akaun peribadinya tanpa disedari. Melalui kaedah ini, beliau berjaya mengumpul sehingga RM4 juta Malaysia. Dengan wang tersebut, Aman Shah membeli 6 kereta mewah, termaksud Lamborghini Countach dan Porsche Carrera. Tindakannya terbongkar selepas beliau muncul dalam sebuah rancangan televisyen membincangkan minatnya terhadap kereta mewah yang menimbulkan kecurigaan bekas majikannya. Beliau akhirnya ditangkap dan didakwa atas kesalahan menipu. Walaupun kerugian dalam kes ini nampaknya kecil, implikasi dan kesannya terhadap masyarakat, institusi pendidikan dan undang-undang, dan sektor perbankan adalah sangat besar. Kes ini bukan sahaja membuka mata masyarakat tentang kelemahan sistem keselamatan, tetapi juga membawa perubahan besar dalam pelbagai aspek, seperti yang akan dibincangkan berikut. Dari sudut masyarakat, kes ini meningkatkan kesedaran tentang ancaman jenayah cyber yang semakin berkembang dengan kemajuan teknologi. Pelanggan bank menjadi lebih berhati-hati dalam mempercayai sistem elektronik untuk transaksi kewangan mereka. Pada masa yang sama, masyarakat mula melihat pentingnya integriti dan etika dalam kalangan pekerja, terutamanya dalam sektor yang melibatkan teknologi dan kewangan. Kes ini juga memberikan impak yang ketara terhadap sektor pendidikan dan undang-undang. Kes Aman Shah menunjukkan bagaimana ilmu tanpa asas etika boleh disalahgunakan, menekankan kepentingan mendidik pelajar tentang tanggungjawab moral dan profesionalisme. Ia juga membuktikan bahawa kemahiran teknologi tinggi boleh menjadikan ancaman jika tidak digunakan dengan betul. Dari segi undang-undang, kes ini mendedahkan kelemahan kawalan keselamatan cyber membolehkan jenayah berlaku tanpa disedari. Akibatnya, ia menyedarkan pihak berkuasa tentang keperluan memperketat peraturan kewangan dan meningkatkan pemantauan bagi mencegah eksploitasi sistem perbankan. Kes rompakan ini memberi kesan besar kepada institusi perbankan, khususnya dalam aspek keselamatan dan reputasi.
Kelemahan dalam sistem keselamatan Hokhua Bank yang dieksploitasi oleh Aman Shah menyebabkan pelanggan hilang kepercayaan terhadap keupayaan bank untuk melindungi wang mereka. Selain itu, reputasi bank tersebut terjejas teruk apabila kes ini diketahui umum, memaksa institusi perbankan lain untuk memperketatkan sistem keselamatan dan audit bagi mengelakkan insiden serupa. Kes jenayah ini telah memberi kesan besar kepada masyarakat, sektor pendidikan dan undang-undang, dan institusi perbankan. Untuk menangani masalah seperti ini dan mencegahnya daripada berulang, langkah-langkah tertentu perlu diambil. Oleh itu, langkah pencegahan dan penyelesaian perlu dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan, mendidik masyarakat dan memastikan kejadian serupa tidak berlaku lagi. Langkah pertama ialah melindungi data yang terdedah adalah langkah penting untuk mengurangkan risiko akibat serangan, pengodaman dan mencegah kerosakan lebih lanjut. Proses ini bermula dengan mengenal pasti jenis data yang telah dikompromi seperti maklumat peribadi, kewangan atau dokumen sensitif untuk menentukan tahap risiko dan langkah yang sesuai. Setelah dikenal pasti, data tersebut perlu dienkripsi menggunakan teknologi keselamatan yang kuat bagi memastikan ia tidak dapat diakses atau digunakan oleh pihak yang tidak sah. Kebocoran maklumat boleh menyebabkan pelbagai impak negatif seperti kerugian kewangan dan kecurian identiti. Terdapat beberapa langkah dapat mengatasinya. Pertama sekali, langkah menjalankan kempen kesedaran tentang peristiwa cyber. Kesedaran cyber merupakan aspek penting dalam mengatasi masalah kebocoran maklumat. Organisasi dan kerajaan perlu bekerjasama untuk mengadakan program latihan keselamatan cyber yang komprehensif untuk semua peringkat bekerja, daripada pengurusan atasan hingga kaki tangan. Latihan ini harus merangkumi topik seperti cara mengenal pasti email phishing dan ancaman cyber lain. Pekerja juga harus digalakkan untuk menggunakan kata laluan yang kuat dan unik untuk semua akaun. Kempen kesedaran cyber untuk orang awam, termasuklah pelajar-pelajar sekolah dan universiti, perlu diadakan untuk meningkatkan literasi cyber dan cara mengatasinya dalam kalangan masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya, langkah menukar kata laluan adalah langkah penting dalam menangani kes pengodapan kerana dapat bantu melindungi akaun dan sistem daripada akses lanjut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Proses ini melibatkan penggantian kata laluan lama yang mungkin telah dikompromi dengan kata laluan baru yang lebih kuat dan sukar dideka. Untuk memastikan keberkesanan, kata laluan baru perlu memenuhi beberapa ciri keselamatan, seperti mengandungi kombinasi huruf besar dan kecil, angka serta simbol khas, dengan panjang sekurang-kurangnya 12 asaran. Selain itu, penggunaan kata laluan yang unik untuk setiap akaun adalah penting untuk mengelakkan risiko kebocoran data pada satu platform daripada menjejaskan akaun lain. Tindakan perompak 1 sen jelas tidak beretika kerana ia melibatkan penipuan, penyalahgunaan kuasa dan pencabulan prinsip kepercayaan serta kejujuran. Dalam sektor perbankan, kepercayaan pelanggan adalah asas utama dan tindakan memanipulasi sistem untuk kepentingan peribadi menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab serta melanggar etika profesional. Walaupun jumlah yang dibenarkan daripada setiap akaun hanyalah 1 sen, ia tetap dikategorikan sebagai kecurian kerana dilakukan tanpa kebenaran. Hakikat bahawa jumlah keseluruhan mencapai 4 juta ringgit Malaysia membuktikan bahawa kesan tindakan ini sangat besar, bukan sahaja kepada bank tetapi juga kepada pelanggan yang tidak menyedari kehilangan wang mereka.
dari segi moral, tindakan ini mencerminkan sikap tamak dan tidak berprinsip. Jika perbuatan seperti ini dianggap remeh atau diterima, ia boleh membuka ruang kepada lebih banyak penyalahgunaan sistem dalam sektor kewangan. Selain itu, tindakan ini juga menimbulkan persoalan tentang keadilan, mengambil kesempatan terhadap kelemahan sistem untuk keundangan sendiri adalah satu bentuk eksploitasi yang tidak bermoral. Secara keseluruhannya, walaupun teknik yang digunakan mungkin dianggap bijak, ia tetap salah dari segi undang-undang dan etika kerana melibatkan unsur penipuan, ketidakadilan serta merosakkan kepercayaan dalam sistem perbankan dan masyarakat.